Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Sihat hari ini? Dah bersedia kita nak menyambung pengajian kitab kita di Masjid Al-Muttaqin? Dah buka buku masing-masing? Saya harap semuanya sudah bersedia di hadapan laptop, di hadapan handphone, di hadapan Facebook. Okay. Jadi bila dah bersedia tu, jangan lupa buku notanya, kan? Semualah apa-apa yang perlu dipersiapkan. Jadi tak kelang kabut. Baik, Alhamdulillah ya muslimah, hari ini kita akan menyambung pengajian kita pada hadis yang ke-30. Masih ingat lagi apa yang dah kita bincangkan pada minggu lepas? Minggu lepas kita bincang tentang apa? Ingat tak? Tulislah kat bawah tu, siapa ingat? Kita bincang tentang perkara-perkara yang Allah haramkan, yang terkandung di surah Al-An'am ayat 151 hingga 153. Jadi hari ini kita akan menyambung perbincangan tersebut. Sebab jangan lupa dalam hadis ini kita ada membincangkan tentang perkara-perkara yang Allah haramkan, iaitu pada sabda Nabi SAW, wa harrama asya'a fala tantahikuha, iaitu Allah juga mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Jadi kita masih lagi membincangkan tentang sabda Nabi SAW itu tadi. Okay, so bila kita bincangkan ayat sabda Nabi itu tadi, kita bawakan contohnya di sini. Sebagaimana Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah didatangkan dengan satu contoh daripada surah Al-An'am ayat 151 hingga 153. Jadi pada minggu-minggu yang lalu, Ustazah dah sentuh dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan pada ayat 151, kan? Iaitu di mana Nabi SAW menyebutkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Kalau boleh kita lihat muka surat 280. Saya masih lagi nak membincangkan ayat tersebut. Kita belum habiskan lagi perbincangannya. Okey, boleh buka muka surat 280. Di bawah sekali tu kan kita ada ayat Al-Quran berkenaan dengan perkara-perkara yang Allah haramkan. Maknanya masih lagi pada muka surat yang sama. Okey, masih lagi pada muka surat yang sama, iaitu saya baca sekali lagi seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepada kalian. Apa yang diharamkan Allah kepada kita. Pertama, kita dah bincangkan berkenaan dengan Allah pesan kepada kita, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Okey, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pertama. Kedua, ini perbincangan kita pada minggu lepas. Yang kita bincangkan, yang mana Allah kata, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua ibu bapa kamu, hendaklah kalian berbuat baik. Atau dengan kata lain, jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Hal itu adalah perkara yang diharamkan. Dan hari ini kita akan masuk kepada hal-hal yang diharamkan seterusnya, iaitu pada ayat yang sama ya muslimah, pada ayat 151 surah Al-An'am, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, janganlah membunuh anak-anak kalian kerana takut miskin.
kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Larangan membunuh anak. Kan, perkara yang ketiga. Sebab apa? Sebelum Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul, perkara ini banyak berlaku di kalangan masyarakat jahiliah, iaitu mereka membunuh anak-anak mereka kerana takut kemiskinan. Kalau kita rujuk dalam kitab tafsir Ibn Kathir, dijelaskan kepada kita bahawa mereka dahulu membunuh anak-anak mereka sebagaimana syaitan memujuk mereka untuk melakukannya. Jadi pada masa itu mereka bunuh anak mereka. Dan selalu kita dengar kan bahawasanya pembunuhan itu berlaku kepada anak perempuan, tapi tidak begitu. Ada juga di kalangan mereka yang membunuh anak lelaki. Jadi hal itu berlaku secara umum. Tak kira sama ada anak perempuan ataupun anak lelaki, mereka membunuh anak-anak mereka kerana apa? Takut kemiskinan. Jadi disebutkan ya di dalam kitab tafsir Ibn Kathir, dijelaskan bahawasanya mereka membunuh anak-anak perempuan kerana takut aib. Kalau mereka bunuh anak perempuan, selalunya kerana mereka takut berlakunya keaiban. Takut malulah, takut malu. Takut mungkin anak tu tak menjadi wanita yang baik kan. Kemudian anak tu mungkin memberikan menjadi wanita pelacur ke apa dan sebagainya. So mereka bimbang hal itu berlaku, lalu mereka tak nak kalau anak perempuan menconteng arang ke wajah mereka. Jadi sebelum anak itu besar, lebih baik kita bunuh. Ini perkara yang kebiasaannya berlaku pada zaman sebelum Nabi SAW diutuskan. Kemudian mereka mungkin mereka membunuh sebahagian anak-anak lelaki kerana takut miskin. Okey, kerana takut miskin. So, mereka kalau mereka bunuh anak lelaki ni sebab bimbanglah kerana untuk mengeluarkan harta benda untuk menanggung mereka dan sebagainya. So, bila Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul dan Nabi dan Rasul, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini supaya memberi peringatan kepada masyarakat Islam, kepada penganut agama Islam agar berhati-hati. Jangan buat perkara tersebut iaitu membunuh anak-anak mereka kerana takutkan kemiskinan. Takut miskin, lalu mereka apa tadi? Mereka tidak yakin dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Okey, baik. Seterusnya pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang sama, pada ayat yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan. Bagi saya ini adalah perkara yang 1, 2, 3, 4. Perkara yang keempat. Okey. Allah pesan kepada kita, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan kalian dekati perkara-perkara yang keji, sama ada ianya adalah perkara yang zahir ataupun yang batin. Perkara keji ni apa maknanya, Muslimah? Perbuatan-perbuatan yang jahat lah. Perbuatan-perbuatan yang jahat, boleh kita kata perbuatan zina, kan? Antaranya perbuatan zina lah. Jangan kita dekati perkara itu. Sebab tu ada dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan zina kerana ia merupakan perkara yang fahisha. Fahisha ni maksud perkara yang keji dan juga hal-hal yang menyebabkan kalian masuk kepada jalan-jalan yang jahat. Masuk kepada jalan-jalan yang jahat. Jadi di sini kita kena faham bahawasanya bila Allah kata jangan dekati perbuatan-perbuatan yang keji itu tadi, sama ada zahir ataupun batin, kita tak boleh kata, oh tak apalah, biar kalau orang tak nampak kita boleh buat. Jangan kata semikian. Di sini kalau Allah kata zahir dan batin, bermakna tak kira sama ada orang nampak ataupun orang tak nampak. Kedua-dua situasi tadi perlu kita jaga diri kita agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan keji. Jadi ada dua situasi yang perlu kita perhatikan. Satu,
kebiasaannya kita muslimah, kita kalau di hadapan orang lain, kita akan jaga diri kita kerana apa? Kita tahu orang nampak. Kan kalau di hadapan orang lain, orang nampaklah kita malu, kita tak akan buat perkara-perkara yang jahat di hadapan orang lain kerana dilihat oleh orang di sekitar kita. Tapi Allah sebut di sini wama batan. Okey, wama batan, dan juga yang batin. Yang batin maksudnya kalau orang tak nampak, bagaimana keadaan kita? Adakah kita akan terus melakukan perbuatan keji itu? Sebab tadi kan depan orang orang nampak, kita tak buat lah. Sebab kita malu nanti orang nampak, orang kata kita jahat kan. Tapi bila kita di belakang orang lain, maknanya di dalam situasi yang orang lain tidak mengetahui, mungkin kita dalam keadaan yang sendirian, bagaimana situasi kita? Adakah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keji? Maaf kalau saya nak bagi contoh di sini, ni bulan puasa ni. Maaf saya bagi contoh di sini. Di hadapan orang, mungkin kita ni tak berbuat zina. Tapi bagaimana kita di belakang orang lain? Mungkin kita berada dalam keadaan yang melakukan zina. Bagaimana? Mungkin kita melihat, kita menonton kan? Video-video yang tak baik lah. Ini kita panggil sebagai batin kita. Sesuatu yang berada di belakang, backstage, belakang tabir. Apa kita buat? Adakah kita menonton video-video yang tak baik? Video-video tak baik ni maksudnya video-video pornografi ke apa kan? So itu kena jagalah. Sebab ramai antara kita yang melakukan sedemikian. So saya kena cakap jugalah. Kadang-kadang orang tak tahu, orang tak nampak. Sebab kita takkanlah nak pergi lihat video tu di hadapan orang ramai kan? Tapi di belakang orang yang dalam keadaan kita sendirian, bagaimana? Adakah kita mendedahkan diri kita dengan perkara-perkara yang sedemikian? Maka ini juga perlu diperhatikan. Kerana haram tetap haram ya muslimah. Kalau ia dah haram, ia tetap haram. Tak boleh untuk kita lakukan. Okey? Baik, seterusnya di sini apa kata Allah pada ayat 151? Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Terpusing laju pula. Okey, jiwa yang diharamkan oleh Allah, membunuhnya, melainkan dengan satu sebab yang benar. Melainkan dengan satu sebab yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita membunuh nyawa yang tidak dibenarkan. Atau dengan kata lain, bolehkah kita suka-suka hati bunuh orang yang ada di sekitar kita? Kita tak suka, kita bunuh dia. Menyampahlah aku dengan makcik ni, bunuh je lah mulut dia. Ya Allah, macam longkang lah. Bunuh sudah. Senang. Dia senyap je terus. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh kita buat semikian. Benci mana pun kita dengan seseorang, sakit hati mana pun kita dengan seseorang kerana mulut dia tadi kan, yang tak boleh diam, mungkin dia fitnah kita, dia viralkan kita ke apa kan, kita geram sangat dengan dia, bolehkah kita bunuh dia? Tidak boleh. Okey, tak boleh kita sesuka hati membunuh orang di sekitar kita. Hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haqqi. Melainkan dengan kebenaran. Kita kata tapi Ustazah betul lah, memang betul apa dia dah buat macam itu, patut pun saya bunuh dia sebab mulut dia jahat. Bolehlah saya bunuh dia. Tak, itu bukan atas jalan kebenaran. So, ayat Al-Quran ni kena faham baik-baik ya. Jangan kita ambil, kita faham secara tekstual. Kalau kita faham secara tekstual, ini yang menyebabkan kita suka-suka hati bunuh orang, kita buat jahat kepada orang lain. Jadi maknanya di sini Al-Quran perlu difahami dengan sebaik-baiknya sebagaimana penjelasan para ulama tafsir. Jadi, kalau kita kata, kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran itu tadi, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi, jangan kalian membunuh nyawa ataupun jiwa melainkan dengan kebenaran. Bermakna di situ ialah dalam agama kita ada hukum hudud. Okey, ada hukum hudud yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hukum hudud ni contoh seperti orang yang berzina. Okay, orang yang berzina iaitu orang yang berkahwin lah. Orang yang berkahwin sebab beza
anak dara dengan wanita yang berzina ataupun lelaki bujang dengan lelaki yang dah kahwin, bila mereka berzina tu hukumnya berbeza mengikut kepada hukum hudud dalam agama kita. Kalau yang membabitkan hukum hingga hilang nyawanya ialah mereka yang berzina setelah mereka bernikah. Maknanya sudah berkahwin tapi kemudian melakukan perzinaan, hukumnya berbeza iaitu rejam sampai mati. Okey, tapi kalau yang belum berkahwin hanya dihukum rejam, hanya dihukum sebat sahaja. So di sini kita lihat bila kita kata hukum rejam sampai mati, bermakna di situ kita tak boleh kata mana boleh bunuh macam tu kan. Kan ini tak baiklah bunuh orang dan sebagainya. Namun kalau ikut kepada konteks perbincangan agama kita, dalam hal itu dibenarkan. Ini dimasukkan dengan illa bil haqqi, melainkan dengan hak. Barulah pada masa itu dibenarkan. Tapi kena ingat ya, hal ini dilaksanakan oleh pemerintah yang melaksanakan ataupun yang mengimplementasikan hukum-hukum syariat Islam dalam kerajaan mereka. So kita jangan pandai-pandai kan. Kalau ada orang berzina, kita pula pergi rejam dia sampai mati. Itulah jadi masalah kita ni. Kita nak pergi hukum dia pula. So kita kata tak apa Sasa dia berzina, kita boleh hukum dia sampai mati. Dia semua berada dalam kitab Quran kita, dalam hadis. Tak boleh. Kena faham. Okey, kena faham bahawasanya hukum-hukum tadi dibuat oleh pihak pemerintah secara official, bukan secara individu. Kita tak boleh pandai-pandai. Nak pancung orang ke, nak rejam orang ke apa, itu salah. Itu salah. Okay? So di sini perlu faham dengan erti kata, kalau Allah kata dalam Al-Quran, jangan bunuh orang. Maknanya jangan bunuh orang. Illa bil haqqi, melainkan dengan kebenaran. Kita kata tadi, yelah sekarang dia dah buat zina Ustazah. Allah kata melainkan dengan kebenaran. Betul, maknanya bolehlah kita bunuh dia. Masih lagi tidak boleh. Okey, masih lagi tidak boleh. Kerana apa? Kena ingat juga, hukum hudud itu tadi dia berada atas kebenaran penguasa, iaitu kerajaan yang menetapkannya. So kita bukan berada pada konteks yang sedemikian. Jangan kita pandai-pandai pergi bunuh anak kita kalau dia tu berzina. So nanti kan tiba-tiba kata itu hukum Allah kena ditegakkan. Tidak boleh. Okay, jadi agama kita perlu difahami dengan sebaik-baiknya supaya pengamalan kita adalah pengamalan yang benar. Pengamalan yang betul agar tidak disalahertikan oleh orang yang bukan dalam agama kita. Okey, saya harap ini jelas ya tentang isu tadi. Baik, seterusnya saya nak pergi kepada ayat yang berikutnya iaitu pada ayat 152. Kita masih lagi pada muka surat 280, ayatnya masih lagi di situ, ayatnya tak pergi mana-mana. Saya rasa pemikiran kita je yang dah pemikiran kita je yang dah menyerawang. Mana pergi, dah lapar ke, dah ingat ke apa kan, dah ingat nak cuci baju. Saya pun masih ingat nak cuci baju ni. Dengar tadi dekat dapur. Mesin tu baru berhenti. Ni. Dalam hati saya, Allah, ini tengah-tengah panas ni kalau jemur baju best ni. Tapi tak boleh, nak kena mengajar dulu. Tak apa, kita habiskan kita punya perbincangan tentang ayat ini. Baik, pada ayat yang 152, kita terus ya masuk kepada ayat 152. Allah kata, masih lagi kita membincangkan tentang perkara-perkara yang Allah haramkan. Iaitu perkara seterusnya yang Allah haramkan kepada kita sebagai seorang Muslim ialah wala taqrabu malal yatimi. Apa maknanya? Jangan kalian dekat dengan harta anak yatim. Okey? Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Jangan kalian dekat dengan harta anak yatim kecuali illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Okey? Kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hatta yablugha ashuddah. Sehingga anak itu mencapai dan sempurnakan hingga anak itu mencapai satu usia yang dewasa. Sehingga anak itu mencapai satu usia yang dewasa. Maknanya di sini ya kena faham. Bila Allah kata di sini jangan dekat harta anak yatim, maknanya makan harta anak yatim boleh? Tak boleh.
lagilah diharamkan. Sama juga macam Allah kata wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Buat zina boleh? Tak boleh. So di sini bila Allah kata jangan dekat, bermakna perkara itu adalah perkara yang haram. Buat pun tak boleh. Okay, untuk konteks perbincangan kita ini. Allah kata jangan dekati harta anak yatim. Maksud di sini kalau kita adalah orang yang diberikan dengan tanggungjawab, dengan amanah untuk menguruskan harta anak itu, baru dipersilakan. Tapi bagaimana kita menguruskannya? Adakah kita menguruskan itu dengan merampas harta dia? Kita gunakan harta anak yatim itu dengan sesuka hati kita? Tidak boleh. Harta anak yatim itu perlu digunakan. Kalau kita nak gunakan ialah untuk budak tu tadi, bukan untuk kepentingan kita. Kemudian bila waktu kita nak serahkan harta, pengurusan harta tu, bila sudah dia mencapai satu usia yang matang, yang mana dia boleh untuk menguruskan hartanya sendiri. Barulah kita serahkan kembali kepada dia. Jadi jangan lupa, makan harta anak yatim adalah dosa besar. Jangan kerana dia sudah tidak ada orang yang nak uruskan dia dan mungkinlah ayahnya meninggalkan harta yang banyak. Mungkin itu anak saudara kita, kan? Anak saudara kita. Kita tahu adik kita yang dah meninggal dunia tu meninggalkan harta yang banyak. Kita pun ambil peluang tu tadi untuk ambil semua harta dia. Mungkin nama kita tak apa, pakcik jaga dulu harta ni. Nanti dah besar pakcik bagi. Dah besar tiba-tiba habis harta tu. Tak ada satu sen pun dekat dia. Sebab apa? Kita dah guna. So ini perkara yang Allah haramkan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, bukan saya sebut ya, dalam Al-Quran Allah dah sebutkan. So bermakna di situ kena hati-hati. Kalau kita adalah orang yang diberikan amanah untuk menjaga harta anak yatim, jaga sebaik-baiknya. Tak boleh kita sesuka hati ambil dan guna ikut untuk kepentingan diri kita. Baik, seterusnya ya, di situ ada perkara lain yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan Allah kata apa? Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ini lebih bersesuaian untuk konteks orang yang peniaga. Mereka yang digelar sebagai peniaga. So, di sini ada larangannya kepada orang yang berniaga, kan? Kalau kita ni berniaga, kita menimbang sesuatu ataupun kita ukur sesuatu ke apa, kan? Jangan kita kurangkan. Kalau kita jual kain contohnya, bila kita ukur kain tu, kalau orang minta 2 meter, bagi 2 meter. Kalau lebih tak apa, kalau kurang jangan. Okay? Kalau contoh kita berniaga, orang minta udang 1 kilo, timbang 1 kilo. Jangan pula kita tiba-tiba kita kurangkan daripada 1 kilo tu tadi. Lebih tak apa. Lebih tak apa. Tapi jangan kita kurangkan. Maka hal ini perlu, sebab tu Allah kata perlu disempurnakan. Sebab ia berkait rapat dengan amanah. Okay, berkait rapat dengan amanah. Kepercayaan yang orang berikan kepada kita. Jujur ke tidak kita ni dengan pekerjaan yang kita lakukan. So di situ bila kita buat hal-hal yang sedemikian, bermakna kita ni dah melakukan satu bentuk pembohongan. Kita dah bohong, kita dah buat perkara-perkara yang mana kalau diketahui pastilah orang dah tak pergi lagi dah kedai kita. Jadi ni kena hati-hati bagi peniaga. Bagi peniaga ketika mereka berniaga dan melakukan timbangan serta takaran tu tadi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 152, la nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kemampuannya. Setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam hidup kita ya muslimah, ia adalah sesuatu yang kita mampu untuk hadapi, untuk kita tanggung. Sebab Allah tahu kita ni kita ni berada pada tahap yang mana. Sebab Allah yang ciptakan kita. Bila Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, Allah tahu kita punya kemampuan itu di mana. Okay? Dan kita ni boleh buat apa, kita tak boleh buat apa. Sebab itu Allah kata la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak kami bebani seseorang tu melainkan dengan mengikut kepada kemampuan dia. Jadi kalau
kita mampu buat satu perkara, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan satu perkara pada diri kita, bermakna kita mampu untuk menghadapinya. Teruslah dalam keadaan ataupun menghadapi situasi itu dengan keadaan yang sabar. Terus, okey? Insya-Allah ada ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk diri kita. Baik, seterusnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga ingatkan kepada kita, wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ada satu perkara lagi yang Allah pesan kepada kita. Kalau kita berbicara, kan, wa iza qultum fa'dilu. Kalau kita berbicara ataupun kita berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil walaupun dia adalah kerabatmu. Okey, bila kita berbicara ini, maka berlaku adil lah. Maksudnya dalam perbicaraan kita, jangan kita berat sebelah. Jangan kita lebihkan orang lain. Kalau kita tahu orang tu dah memang dia ada kelebihan-kelebihan dia, kan? Jangan kita bila kita berbual, kita rendahkan kelebihan dia. Itu bermakna kita tak berlaku adil. Kita tak letakkan satu perkara pada tempatnya. Contohnya, kalau orang itu dia tidak memiliki apa-apa kemampuan ataupun apa-apa kemahiran, ataupun dia memang tak pandai masak lah, kan? Dia memang tak pandai masak. So kita kata, dia pandai masak, itu betul ke tak betul? Tak betul. Tak betul. Kita tak juga berbohong. Kalau kita, janganlah tiba-tiba cakap, engkau memang tak pandai masak. Jangan cakap macam itu. Sakit hati orang tu. Tak boleh lah. Tapi gunalah bahasa yang lebih molek. Guna bahasa yang lebih cantik. Bukan dia tak pandai masak. Cuma mungkin dia belum ada kemahiran. Dia belum ada kemahiran. Maknanya sebenarnya memang tak pandai masak tu. Tapi bahasa kita lebih cantik. Lebih baik. Ini kita panggil sebagai bila kita berbicara dengan adil. Dan kalau orang itu dia tidak ada kemahiran tersebut, jangan kita angkat kan orang tadi kan, sampailah kita mengkaburi mata orang yang mendengar. Daripada ada kepada tak ada. Daripada dia memang tak pandai masak, kita kata daripada masuk, dia bagus, dia gini, dia gitu, dia gini. Tapi tiba-tiba, tak pandai rupanya. Jadi ini kita panggil sebagai Allah haramkan kalau kita buat perkara itu. Kenapa? Sebab kita berbohong. Sebab kita berbohong. Dan perkara bohong ni adalah perkara yang memang tak dibenarkan dalam agama kita. Okey, tak dibenarkan dalam agama kita. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan pesanan kepada kita dalam ayat ini, wa bi ahdillahi aufu. Okey, wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah perjanjian Allah. Okey, Allah berfirman, penuhilah wasiat Allah yang aku wasiatkan kepadamu. Bagaimana kita nak penuhi wasiat Allah itu? Ialah dengan mentaati Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Jadi maknanya di sinilah bila kita kata kita berpegang teguh dengan wasiat Allah, jangan buat perkara-perkara yang Allah haramkan. Semua tadilah kan? Kalau saya nak ulang kembali apa dia? Pertama, Allah kata jangan mensyirikkan Allah. Okey, kita nak tutup ya perbincangan kita bagi ayat surah Al-An'am ayat 151 hingga 152. Allah kata jangan mensyirikkan Allah, jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa, kan? Kemudian jangan membunuh anak, jangan membunuh anak kalian kerana takutkan kemiskinan, kerana Allah yang memberi rezeki kepada kalian. Keempat, Allah kata kepada kita jangan dekati perbuatan-perbuatan yang keji. Perbuatan-perbuatan yang keji sama ada zahir ataupun batin, iaitu perbuatan zina. Okay. Yang kelima, Allah kata kepada kita jangan bunuh nyawa kecuali dengan hak. Maknanya kita tak boleh membunuh. Senanglah saya guna perkataan yang umum. Kita tak boleh membunuh orang lain. Tak boleh suka-suka hati membunuh. Baik, seterusnya yang keenam, Allah kata apa dalam ayat ini? Jangan makan harta anak yatim. Dalam ayat wala taqrabu mal yatim. Okay, jangan makan harta anak yatim. Sempurnakan timbangan dan takaran, iaitu bila kita menjadi seorang peniaga, jangan kita berbohong ketika kita menimbang, ataupun ketika kita berjual beli itu tadi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga pesan
Kalau kalian berkata, berkatalah dengan kata-kata yang adil walaupun dengan kaum kerabat. Okay, walaupun dengan kaum kerabat. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga pesan di sini, jangan wa bi ahdillahi aufu. Wa bi ahdillahi aufu. Dan janji Allah itu hendaklah kalian pegang. Penuhi janji Allah dengan sebaik-baiknya. Akhir sekali pada ayat ini, okay, dalam surah Al-An'am pada ayat 153, kan di situ dinyatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Allah katakan pada ayat itu, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah ia. Okey? Allah kata ini adalah jalan aku yang lurus, maka ikutilah ia. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Yang mana fatafarraqa bikum an sabili. Yang mana kalian akan yang mana kalau kalian ikut jalan-jalan yang lain itu tadi, ia akan mencerai-beraikan, fatafarraqa bikum, mencerai-beraikan kalian daripada jalan Allah. Kemudian Allah kata dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat ataupun demikianlah dia memerintahkan kepada kalian, wasiat yang diberikan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi ini keseluruhan perbincangan yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya berkenaan dengan perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi Nabi sebut tadi kan, perkara-perkara yang Allah haramkan, fala tantahikuha, maka jangan kalian langgar ia. Okey, perkara-perkara yang dah kita bincangkan tadi, Allah pesan kepada kita jangan mensyirikkan Allah, jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa kita, jangan bunuh anak kita, jangan membunuh orang lain, jangan makan harta anak yatim. Kesemua perkara itu adalah perkara yang Allah haramkan. Jangan langgar, Nabi kata. Maksud jangan langgar ialah jangan buat. Senanglah. Nanti cakap jangan langgar tak faham pula ya kita ni. Jangan buat. Jangan buat. So kita bila Allah kata jangan buat, bermakna kita kena taat perintah Allah. Sebab itu Allah kata ini adalah jalan aku yang lurus. Inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ikutlah jalan itu. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Okay? Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Tapi apa yang dimaksudkan dengan jalan Allah yang lurus itu tadi? Kalau kita rujuk pada sabda Nabi SAW. Okay. Saya nak bawa hadis Nabi SAW yang lain. Yang mana ya? Ni dia. Banyak sangat notes. Yang mana Nabi SAW ada menerangkan tentang hal ini dalam sabda Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan ada juga riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Okay, dalam kitab Sunan Imam Ibn Majah lah, dengan kedua-duanya adalah sanad yang sahih. Dan kita lihat begini, Nabi SAW pernah duduk bersama dengan para sahabat. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Ibn Mas'ud radhiyallahu an dia mengatakan bahawasanya ketika tengah duduk-duduk itu kan, Nabi SAW khatta Rasulullah SAW khattan biyadihi. Nabi SAW menggariskan satu garisan dengan tangannya. Okay? Nabi gariskan satu garisan dengan tangannya. Kemudian Nabi kata apa? Thumma qal, hadha sabilullahi mustaqima. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Thumma khatta an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi SAW menggariskan garisan di kanan dan kirinya. Okey? Nabi letakkan garisan di kanan dan kirinya. Lalu Nabi kata apa? Thumma qal hazihi subul wa laysa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Nabi kata ini adalah jalan-jalan. Okay, subul tadi yang Nabi gariskan dengan garis-garisan yang kanan dan kiri.
Nabi kata ini adalah subul, iaitu garis jalan-jalan. Walaysa minha sabil, yang mana pada jalan-jalan tu tadi tidak adalah padanya melainkan ada syaitan. Okay, melainkan adanya syaitan yada'u ilai, yang menyeru supaya ikut jalan yang lain. Maknanya begini ya muslimah, kita lupa pula. Kejap, bagi saudara lukis. Okey. Mana tengok sini. Sini. Nabi SAW, Nabi lukis satu garisan. Okey. Nabi kata apa? Garisan ini adalah garisan yang lurus. Ada benda tu halang. Garisan ini adalah garisan yang lurus. Mana? Garisan ini adalah garisan yang lurus. Garisan yang lurus ni apa, muslimah? Ini adalah jalan Allah. Agama kita, agama Islam kita, syariat kita, hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan ada pada jalan yang lurus ini. Lalu Nabi SAW menggariskan garis-garis yang lain, iaitu di sini kanan dan kiri. Okey, kanan dan kiri. Nabi kata apa? Jalan kanan dan kiri ini dia adalah jalan-jalan lain yang mana ada syaitan pada setiap jalan itu yang menyeru kepadanya. Maksudnya sini, jalan ini dia akan bawa kita keluar daripada jalan kita yang lurus. Dia adalah syaitan ajak kita masuk kepada jalan ini supaya kita tak taat kepada Allah. Okey? Syaitan bawa kita pergi kepada jalan-jalan tersebut supaya kita keluar daripada jalan Allah yang lurus. Kita buat perkara-perkara yang Allah haramkan. Kita buat perkara-perkara kemaksiatan. Dan Nabi pesan kepada kita, jangan ikut jalan ini. Jangan ikut jalan kanan kiri ini. Ikutlah yang ini, yang tengah ini. Sebab itu adalah jalan kita yang selamat. Dan ketika Nabi SAW membacakan hadis itu tadi, di akhirnya Nabi baca surah Al-An'am ayat 153. Okey? Surah Al-An'am ayat 153. Apa kata Allah? Inna hadza sirati mustaqimah. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Maka Allah pesan kepada kita, ikutilah jalan yang lurus itu tadi. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan. Okay, jangan ikut yang ini. Kerana apa? Fatafarraqa bikum an sabili. Jalan-jalan yang lain tersebut, dia akan mencerai-beraikan kalian daripada jalan yang ada di tengah-tengah itu tadi. Okay? So, kita nak jadi hamba Allah yang buat perkara-perkara yang Allah perintahkan. Maka hendaklah kita berada pada jalan yang lurus tadi. Kita tak nak ikut jalan syaitan. Okey, kita tak nak ikut jalan syaitan. Jalan syaitan yang mana? Yang ada di kanan kiri. Yang banyak tu tadi. Kan? Yang akan memisahkan kita daripada jalan Allah. Bagaimana dengan kita melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan? Bila kita buat perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara yang Allah haramkan, sebab tu tadi Nabi kata apa dalam hadis kita? Fala tantahikuha. Jangan kalian langgar. Sebab bila kita langgar kan perkara-perkara itu tadi, maknanya bila kita buat, kita keluarkan diri kita daripada jalan Allah yang lurus. Kita tak nak sedemikian. Ibn Mas'ud radhiyallahu an, ketika dia menjelaskan tentang hadis ini, tentang ayat ini, iaitu dalam sebuah riwayat disebutkan bahawasanya, dalam riwayat Ibn Majah disebutkan bahawasanya ada orang yang bertanya kepada dia, Ibn Mas'ud tu kan, ada orang tanya kepada dia, apakah jalan yang lurus? Apakah yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus? Kemudian dia kata begini, dia menjawab,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kita di pangkal as-sirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita berada pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi dah tinggalkan kita dengan perkara-perkara yang baik, iaitu jalan yang lurus tu tadi. Kemudian dia kata, sedangkan hujungnya ada di syurga. Sementara di sebelah kanannya ada banyak jalan dan di sebelah kirinya pun ada banyak jalan. Nabi tinggalkan kita dengan jalan yang lurus, yang mana di hujung sini ada syurga. Okey, ada syurga. Pada jalan yang lurus tu ada syurga. Dan ada juga kanan kiri tadi, okey, kanan kiri tersebut yang disebutkan oleh Imam Ibn Mas'ud, dia kata, kemudian didapati padanya orang-orang yang menyeru siapa saja yang melewati mereka. Siapa yang mengambil jalan-jalan tersebut, iaitu selain jalan yang lurus yang Nabi SAW dah tinggalkan kepada kita, tapi dia memilih, okey, orang itu memilih untuk ikut jalan yang ada di kanan dan kiri. Dia memilih hal yang sedemikian, maka sampailah ke neraka. Dan barang siapa yang mengambil jalan yang lurus, maka sampailah ke syurga. Jalan kita yang kanan kiri ini yang banyak kan, ada banyak suara yang menyeru. Kita kalau nak buat jahat, kadang-kadang kita rasa ada je yang suruh kita buat jahat. Buatlah lah, tak ada sekejap je, sikit je, bukan apa pun kalau kau buat tak lulus pun kan. Kita dengar macam tu kan, ada suara-suara yang sedemikian. Kalau kita dengar suara-suara itu, ataupun kalau kita dengar lah, kadang-kadang ada manusia ni bertopengkan syaitan ya juga muslimah. Dia kawan kita ni, dia baik tu sebenarnya dia setan lah. Maaf lah kalau saya cakap gitu, puasa-puasa ni kan. Ada kawan ni setan juga, suka ajak kita buat benda-benda jahat. Itulah bila kita ikut dia, kita pilih untuk berada pada jalan yang kanan dan kiri. Yang mana jalan kanan dan kiri ini dia adalah neraka. Jadi kita pilih, kita nak jalan yang mana? Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, Nabi dah pesan kepada kita. Allah juga dah tegaskan dalam ayatnya, surah Al-An'am ayat 153 tu tadi. Ikut jalan yang lurus. Bila kita ikut jalan yang lurus, bermakna kita memilih untuk ke syurga Allah. Tapi kalau kita pilih untuk berada di kanan kiri, jalan yang berada di kanan kiri itu tadi, bermakna kita memilih untuk masuk ke dalam neraka Allah. Tapi ada juga tapi dia. Kita biasalah ya muslimah, kita biasa. Tak seorang pun daripada kita yang terlepas daripada dosa. Betul? Tak seorang pun daripada kita yang terlepas daripada dosa. Kalau kita dah terkeluar daripada jalan yang lurus, balik semula. Masukkan diri kita semula ke dalam jalan yang lurus tu tadi. Bila kita dah terkeluar tadi kan, mungkinlah kita ada buat dosa, kita ada buat perkara-perkara yang Allah haramkan. Bertaubatlah kepada Allah. Jangan biarkan diri kita terus-terusan berada pada jalan yang pelbagai itu tadi. Allah berikan kepada kita dengan akal dan fikiran untuk memikirkan mana yang betul, mana yang salah. Saya yakin dalam keadaan kita buat salah ya muslimah, dia akan ada satu point, ada satu part tu kita akan rasa bahawasanya aku ni dah jauh sangat. Kita akan rasa sedemikian. Bila kita dah dapat rasa yang perkara yang begitu, baliklah. Maksud saya balik tu, pulanglah ke pangkal jalan. Masuk balik kepada jalan yang lurus itu tadi. Sebab jangan lupa, Nabi SAW juga ada berpesan kepada kita. Setiap anak Adam, mereka melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihlah jalan taubat, pulanglah ke pangkal jalan. Lebih-lebih lagi kita di dalam bulan Ramadan ini, ambillah peluang untuk kita jadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita ada banyak melakukan kesilapan, kita ada banyak melakukan dosa yang kita rasa kita dah terkeluar, dah pergi jauh dah daripada jalan Allah tu tadi, yang bagi saya kita ikut kepada jalan kanan dan kiri. Okey? Pulang balik, masuk kembali ke jalan Allah yang lurus. Kita akan berada pada jalan yang selamat. Sebab begini ya muslimah, selama mana Allah berikan kepada kita dengan nyawa, kita masih lagi hidup, kita masih lagi bernafas di atas muka bumi ini, tidak ada kata terlambat untuk kita menjadi seorang muslimah yang baik, muslimah yang salihah. Sebab itu, belum lagi tertutup ruangnya untuk kita kembali kepada jalan Allah yang lurus. Sentiasa terbuka luas. Cuma kita hendak atau tidak sahaja. Okey? Itu saja perbincangan kita untuk hari ini. Alhamdulillah kita dah habis ya bincang tentang perkara-perkara yang Allah haramkan. So kalau ada apa-apa soalan, boleh diajukan di bahagian ruangan komen untuk kita bincangkan soalan-soalan yang diajukan. Dipersilakan muslimah. Ya, kalau ada apa-apa soalan, dipersilakan. Hari ni kuliah kita yang terakhir ya di Masjid Al-Muttaqin. Kita akan cuti. So, minggu depan tak ada kuliah. Sebab apa? Selamat Hari Raya kan? Selamat Hari Raya. So, saya pun nak cakap petang. Hari Raya esoknya, bukanlah kita kata nak pergi buat apa pun, tapi bagilah rehat kan. Bagilah mood raya tu ada. Jadi saya buka ruang untuk yang ingin bertanya di kuliah kita yang terakhir ini. Okey, dipersilakan. Mana? Dah pening dah nak buka Facebook sendiri. Hari Raya esoknya bukanlah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ada soalan? Kalau tak ada memang selamat Hari Raya lah. Ketidur lagi semua ni. Mana saya tak nampak pun muslimah-muslimah yang ikut saya dalam kuliah duha ni. Ni yang masalahnya ni kalau buat kelas online ni. Dia tahu kan benda ni nanti boleh tengok lagi. Dia tak datang tu kelas. Ni yang tak bestnya. Dia tak datang kelas, tak duduk, tak apalah. Nanti boleh play balik. So tak cakap, tak buat benda lain dulu. Naughty semua, tak masuk kelas. Tak ada pun. Okey, kalau tak ada tak apa. Admin, kita tutup saja. Saya pun nak jemur baju. Okey, kalau tak ada apa soalan, saya rasa lebih baiklah untuk kita berundur terlebih dahulu. Jadi saya nak maklumkan kepada semua, hari ini adalah kuliah kita yang terakhir. Minggu depan tidak ada kuliah dan kita akan bersiaran semula pada 6 Jun. Okey, 6 Jun nanti, insya-Allah kita akan jumpa semulalah pada 6 Jun pada masa yang sama. Ada pula soalan bila nak habis ni? Ustazah, perempuan boleh takbir raya jika tidak ada lelaki dalam rumah? Boleh sahaja Kak Sarimah, dipersilakan untuk bertakbir. Nak bawa lagu Siti Nurhaliza pun boleh juga. Okey, boleh je untuk kita bertakbir. Kalau tidak ada orang lelaki di rumah. Dia tidak ada pengkhususan untuk lelaki saja. Tapi kalau ada orang lelaki, terbaiklah lelaki yang lead. Okey, lelaki lead. Macam kita beginilah, bila kita solat, kan? Bila solat tu, kalau ada orang lelaki, dia jadi imam. Dia yang baca doa.
Takkan kita nak pergi jadi imam, kita pula baca doa. Tak sesuai dengan keadaannya. Tapi kalau tak ada orang lelaki, tak apa saja. Untuk kita yang jadi imam, kita yang baca doa, ataupun kita yang baca takbir tadi. Okey? Tiba-tiba pula ada soalan. Orang dah nak usul-rain. Saya jadi terencat dah tadi. Nak tutup. Tak adalah tu. Okey, tak apa. Ingat ya, kita akan mulakan kuliah kita pada 6 Jun, insya-Allah. Jadi, save the date. Nak cakap gitu ke? Jangan lupalah, nanti 6 Jun kita akan bersama kembali. So, kita akan cuti, tak silap saya, selama 2 minggu. Saya harap mudah-mudahan pada masa Ramadan yang masih berbaki ni, kita sama-sama mengejar peluang-peluang yang ada untuk terus beramal ibadah dan beramal soleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan sebagai seorang yang menang. Menang maksudnya lah kita bersih daripada sebarang dosa dan mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cakap selamat hari raya boleh ke? Selamat hari raya. Macam tak kena lah kan? Tak apalah. So insya-Allah kita jumpa nanti pada 6 Jun. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.